Hai semua, bersama saya lagi Syad Manusi channel Ceria Sihat. Korang kat luar tu dah subscribe belum channel Ceria Sihat? So make sure korang subscribe dulu, okey? Okey, hari ni Syad akan cakap pasal satu topik yang mungkin Syad rasa macam ramai orang yang tak ambil tahu pasal benda ni lah, iaitu pasal label makanan. Apa tu label makanan? Okey, label makanan ni selalu je kita tengok dekat produk-produk yang kita beli. Tak kisahlah kita beli kat pasaraya ke, kedai runcit biasa ke, dan tak kisah juga benda tu berada dekat produk makanan ke atau minuman ke, tapi selalunya kita tak ambil tahu sangat pasal benda tu. Kita nampak je orang beli, kita nampak je ramai yang pakai, mesti kita terus masuk akal. Tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang bermaksud pada label makanan tu. Okey. Selain daripada kita selalu cek tarikh luput, kandungan tentang makanan atau produk yang kita beli tu, sebenarnya kita kena ambil tahu pasal label makanan tu. Okey, sebab yelah kita perlu tahu label makanan tu untuk kita tahu kandungan dia apa, dan juga kita perlu tahu untuk memastikan kita tak beli produk yang salah. Okey, ini adalah antara rahsia label makanan yang korang perlu tahu. Okey, yang pertama adalah kurang manis. Saya pasti korang mesti macam tahu dan macam dah cam sangat kan, banyak gila produk yang gunakan ayat kurang manis. Ada air kotak kurang manis, ada apa ni, roti kurang manis lah, apalah kan. So dekat sini memang dia punya tu tulis kurang manis, tapi sebenarnya korang tak tahu kandungan gula dalam tu adalah sangat tinggi juga sebenarnya. Contohnya macam produk cereal, kandungan gula dalam produk berasaskan bijiran tu sendiri memang dah sangat tinggi. Cuba bayangkan satu cawan produk cereal, kandungan gula dia lagi tinggi daripada satu cawan Oreo. Cuba korang bayangkan. Yang kedua pula adalah sumber baik dari. Biasanya diorang ni nak bagi tahu yang produk diorang ni berasaskan daripada sumber nutrisi yang baik lah. Tapi korang tak semestinya sekali makan tu terus dapat nutrisi tu. Tapi korang macam perlu ambil berkali-kali untuk dapatkan nutrisi tu bagi memenuhi keperluan harian korang. Okay, yang ketiga pula adalah kurang lemak. Yang ni confirm lah. Kalau korang tengok je ayat kurang lemak kat sini, dekat produk ni ke, produk makanan tu ke, mesti korang terus masuk bakul. Tapi korang tak tahu, memang diorang dah kurangkan 20 hingga 25% lemak, tapi diorang dah lebihkan part yang garam dan juga gula tanpa bagi tahu kita. Okay, antara rahsia label makanan lain yang korang perlu tahu adalah banyak jenis kandung. Kalau macam ni ada setengah produk tu, dia menggunakan dia nak bagi tahu yang digunakan gandum yang pelbagai, tapi dia orang tak bagi tahu proses macam mana. So korang kat sini perlu hati-hati sebab ada setengah produk yang menggunakan gandum yang memang dia warnakan untuk menjadi gelap macam tu. So korang kena hati-hati tau. Seterusnya adalah semula jadi. Dekat sini boleh ramai sangat yang claim produk dia semula jadi semua macam tu. Tapi ramai juga yang terpengaruh. Tengok semula jadi je, ni produk baik ni. Tapi korang tak tahu sebenarnya produk semula jadi tu hanyalah untuk melariskan produk. Sebenarnya nutrisi dalam tu tak ada berubah apa-apa pun, sama je. Okey, yang seterusnya pula percuma. Yang dekat sini confirm mesti ramai yang terpengaruh. Biasanya kita boleh tengok dekat orang produk yang jual makanan ringan lah, percuma 25%, percuma 20%. Okey, sebenarnya korang tak tahu harga diorang pun berubah juga sebenarnya. Dan ini adalah taktik yang paling terbaik untuk diorang lariskan produk-produk yang berkalori tinggi. Rahsia label makanan yang ketujuh adalah kurang garam. Okey, yang ni memang banyaklah produk yang claim diorang punya produk kurang 20 ke 25% kurang garam, tapi sebenarnya pengurangan garam ni hanya boleh dilakukan pada produk yang mengandungi kandungan garam sekitar sekurangnya 140 mg pada setiap hidangan. Okey, yang seterusnya pula adalah 0% trans lemak. Okey, pemproses makanan ni boleh letakkan yang diorang punya produk tu 0% trans lemak jika produk diorang memang mengandungi 0.49 gram lemak, trans lemak tu pada setiap hidangan. Tapi sebenarnya kandungan 0.49 tu dah tinggi, dah banyak, sebab kita punya badan hanya memerlukan sekitar 2 gram lemak pada untuk kita ambil setiap hari.
Okey, seterusnya pula adalah penggantian yeast. Okey, ramai juga ataupun banyak juga produk yang menggunakan penggantian ekstrak yeast daripada menggunakan MSG, sebab diorang cakap MSG ni kurang rasa berbanding kalau kita guna ekstrak yeast. Dan juga kedua-dua ni mengandungi rasa umami yang sama yang boleh menyedapkan lagi makanan. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu ekstrak yeast tu mengandungi kandungan sodium yang agak tinggi juga. Okey, yang ni yang terakhir, yang ni kira ekstra lah. Ramai yang tak tahu, ramai juga yang ganti telur dengan tofu. Okey, sebenarnya kalau korang nak tahu, ramai sebenarnya yang tak tahu, walaupun nama dia tofu telur, tapi tofu ni tak mengandungi kandungan telur pun, kalau korang nak tahulah. Okey, seterusnya kita akan cari tahu bagaimana pula gula ni tersembunyi dalam produk ataupun makanan yang telah diproses. Okey, kalau kita tahu macam selalunya kita tengok dalam produk kan, kita akan search atau cari perkataan gula, tapi sebenarnya kandungan pemanis ni dia tak akan muncul dalam perkataan gula saja, sebab dia boleh jadi nama lain ataupun bentuk yang lain. Okey, antara nama pemanis yang kita boleh jumpa adalah dari segi gula, okey, sirap dan juga mak. Okey, kalau untuk gula kita ada gula perang, gula tebu, kita ada gula jagung, kan macam korang tak pernah dengar sangat kan. Kalau untuk sirap pula kita ada sirap maple syrup, kita ada sirap jagung juga, kita ada sirap beras perak. Okey, kalau untuk mak pula kita ada mak barley, fruktosa, laktosa. Lepas tu ada banyak lagi nama mak lain. Okey. So korang kenalah hati-hati dengan kandungan-kandungan pemanis makanan yang berlainan nama ni. Okey. Okey, Syak rasa sampai di situ saja untuk kita punya topik hari ni pasal label makanan. Okey, jangan lupa korang kena follow, korang kena like, korang kena share. Okey, Facebook page kami, Facebook group kami, Cherry Sihat, dan juga Instagram dan juga Twitter kami. Okey, sampai di situ saja. Bye.